بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, warid di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Orang yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka diberikan kefahaman agama kepadanya. Orang yang Allah Ta'ala beringinkan baginya kebaikan yang banyak, dimudahkan baginya orang yang mengajarkan kepadanya agama. Mafhum daripada hadis, jika orang tersebut Allah tidak mengkehendaki baginya kebaikan, maka tidak dimudahkan baginya orang yang mengajarkan ilmu agama. Sebut kata majlis ilmu agama, dia jauhkan diri daripadanya. Maka orang yang Allah Ta'ala tidak inginkan kebaikan daripadanya, dia jauhkan diri daripada majlis ilmu. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di atas permintaan, sebelum ini kita nak buka kitab Bahjatun Nazar yang ia merupakan 400 lebih persoalan di dalam agama yang merangkumi isu-isu akidah, fiqh dan tasawuf. Dan dimaklumkan bahawa terdapat perkara yang kosong dari sudut tak ada yang bincang tentang taharah dan salat, bersuci dan salat. Maka memenuhi tanggungjawab itu, saya ambil pada malam ini. Kita nak membahaskan malam ini dan malam-malam yang seterusnya, kita membahaskan tentang isu at-taharah dan salat. Maka dalam nak menguraikan isu ini, saya memilih sebuah kitab yang ia kitab yang sangat masyhur, diguna di peringkat institusi yang tinggi, di pondok, di pesantren. Kitab ini hatta sampai di peringkat fatwa, ianya dijadikan rujukan, diambil maklumat di dalamnya, intipati yang dikupas di dalam kitab ini dan syarahan pada kitab ini. Maka kitab ini juga terkadang kalau kita baca artikel-artikel yang berkaitan dengan undang-undang, juga banyak merujuk kepada kitab fiqh ini. Maka kitab yang sangat mudah, tetapi terdapat penjelasan yang begitu lebar. Kitab yang mudah penting kerana kita perlu menelusuri kitab yang seperti itu, konsep kita di masjid ini. Maka tapi dia mengandungi penjelasan yang detail. Maka insya-Allah kitab ini yang disebut sebagai kitab Ghayat wa Taqrib, yang ia adalah matan Abi Suja'. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama masyhur, yaitu Qadhi Abu Suja' radhiyallahu anhu. Qadhi Abu Suja' radhiyallahu anhu, dia yang merupakan pengarang bagi kitab ini, yang ia seorang qadhi. Qadhi ini kita kata
ia adalah hakimlah pada ketika itu mahkamah. Dan juga zaman dulu bila sebut qadhi, dia juga dikira sebagai mufti. Zaman itu, zaman dulu. Sekarang qadhi dan mufti satu skup kerja yang berbeza. Kalau dulunya sebut kata qadhi, maka dia juga dikira sebagai mufti. Dan kitab ini barakah, tuan-tuan, mana-mana orang yang mengajar kitab mazhab Syafi'i, maka kitab ini kita pergi ke Indonesia, kita pergi di Malaysia, di pesantren, di pondok, di peringkat universiti, hatta di peringkat Al-Azhar, menjadi satu keaiban kalau dia tak tahu kitab Matan Abi Suja' dan syarah yang berkaitan dengan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh seorang alim namanya Al-Syekh Al-Imam Al-Qadhi Az-Zahid Abu Tayyib Al-Masyhur, dikenali namanya dengan Abu Suja', dan dia ini nama penuhnya Ahmad bin Husain Ibn Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani ataupun disebut dengan Al-Asbahan. Ini kawasan ini lahir ulama-ulama di zaman dahulu. Dan kitab ini dikarang oleh beliau dan hari ini menjadi rujukan di dunia. Ini peringkat antarabangsa. Maknanya kalau kita pergi ke Syria, sebut kitab ni orang tahu lah. Kita pergi ke Indonesia, di ulama-ulamanya, sebut kitab ni memang menjadi santapan para ulama. Jadi oleh kerana itulah, supaya penyampaian maklumat itu sampai dengan tuntas, dan juga maklumat yang ada padanya yang muktabar, maka kita jadikan kitab ini sebagai sandaran yang utama dalam kita nak kupaskan tentang at-taharatu was-salah. Kerana kitab ini sememangnya di awal kitab dia sebut tentang taharah, dan setelahnya dia sebut tentang solat. Cuma walau bagaimanapun, kita akan mulakan kitab ini pada muqaddimah. Ialah tidak lengkap sebuah kitab itu kalau tidak dimuqaddimahkan dia. Pengarang kitab rahimahullahu ta'ala dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kitab ini pengarang kitab rahimahullahu ta'ala dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, saya mulai penulisan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni lah ulama-ulama adat mereka apabila mereka karang kitab, mereka mulakan tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dua sebab. Pertamanya kerana mencontohi Al-Quran. Kenapa? Setiap daripada surah-surah Al-Quran dimulakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus di kepala ayat tu kita mulakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam mana surah Bara'ah ini? Kita sunat kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian terus masuk ke kepala ayat bara'atun minallah sampai kita nak baca ayat tersebut berapa ayat. Tapi ini di awal, tak harus kita mulakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak mulakan di tengah-tengah, boleh tak kita baca Bismillahirrahmanirrahim tengah-tengah ayat? Boleh. Yang tak bolehnya di awal ayat. Baik. Selain daripada surah Al-Bara'ah dan surah At-Taubah, seluruh surah-surah dalam Al-Quran dimulakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang kitab mencontohi Al-Quran, lalu kitab ini dimulakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Maknanya saya mulakan kitab ini
dengan mengambil berkat dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab pertama. Yang kedua, kerana nak beramal dengan sebuah hadis. Hadis yang mana? Yaitu hadis yang Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhibal la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang ada kemuliaan di dalam agama, jika tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kurang keberkatannya, kurang pahalanya. Maka ulama mengamalkan hadis ini, mulakan penulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ada kalimah Allah. Maka Allah ini apa maknanya? Kata ulama, alamun lidzatil muqaddas, nama bagi zat, nama bagi zat yang disucikan, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Maka nama Allah ini tuan-tuan, nama yang khas. Boleh tak namakan nama ini kepada selain Allah? La yajuz. Tak harus namakan ini kepada selain Allah. Artinya, namakan anak dengan Allah haram. Menamakan channel, buat channel kat YouTube, nama dia Allah, haram. Tak boleh namakan selain daripada Allah dengan nama Allah. Namakan Nabi Muhammad dengan Allah, haram. Namakan Nabi Isa dengan Allah, haram. Syekh Ismail Al-Minangkabawi dalam kitab Muqaddimatul Kubra, dia kata nama Allah ini khas, haram dipernamakan kepada selainnya. Maka difahami daripada ini, kupasan ini, dan sebenarnya detail lagi berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Sigawai dan juga ulama-ulama yang lain. Difahami daripada ini bahawa tuntutan sebahagian daripada golongan kufar untuk mempernamukan Isa dengan Allah, itu satu tuntutan yang haram diperkenankan dia. Kenapa? Meletakkan nama Isa ganti dengan nama Allah haram. Kenapa? Sebab nama Allah itu nama khas baginya. Lepas tu yang kita boleh tahu nama Allah, pencipta kita Allah, kata ulama, min khabaril anbiya. Tahu dari mana? Kita tahu daripada perkhabaran anbiya. Kita tahu daripada perkhabaran anbiya, nabi yang cerita daripada wahyu bahawa Allah Ta'ala mempernamakan dirinya dengan Allah. Juga para anbiya yang lain menyebut bahawa pencipta adalah Allah. Kita bukan bangun daripada tidur tentang nama itu nama Allah. Tak. Kita tahu ni daripada perkhabaran para anbiya bahawa nama pencipta itu adalah Allah, daripada sabit dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haram kita namakan seseorang itu dengan Allah. Maka nak namakan anak, kita kata Abdullah dengan idhafah, dengan kita sandarkan kepada Abdullah. Abdun, hamba Allah. Lepas tu kalau kita namakan dia dengan Abdullah, di sini hati-hati dari sudut kita nak panggil dia. Jangan panggil dia Allah, Allah mari sini, jangan. Panggil dia dengan nama surname ke, nama panggilan ke. Kita buat sedikit nama panggilan bagi dia. Ataupun kita panggil dengan nama yang Abdu. Setengah orang dia kata Abudi, jadi dia buat nama surname di situ. Jadi tak boleh panggil dia Allah mari sini. Tak boleh, haram. Itu nama khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahman maknanya apa? Maknanya al-kathirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fil dunya walil mu'minina fil akhirah. Maknanya Allah Ta'ala kurniakan rahmat yang banyak kepada orang mukminin dan orang kafir di dunia ini. Itu maknanya. Dan Allah Ta'ala kurniakan nikmat
kepada orang kafir di hari akhirat. Itu makna Ar-Rahman. Kalau orang tanya, apa makna Ar-Rahman? Yakni Allah yang mengurniakan rahmat yang banyak kepada orang mukminin dan orang kafirin di dunia ini. Tengok, orang mukmin di dunia ini Allah kurniakan nikmat yang banyak kepada mereka, dan orang yang kafir juga dikurniakan kepada mereka nikmat yang banyak kepada mereka. Tetapi di hari akhirat tidak ada rahmat bagi mereka lagi, orang kafir. Di hari akhirat tidak diberikan nikmat kepada mereka lagi. Allah khususkan nikmat yang banyak itu hanya kepada orang mukmin. Hingga warid dalam Al-Quranul Karim bahawa ahlul nar, ahli neraka di kalangan orang kafir minta ahli syurga berikan dua nikmat besar dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala sebut bahawa ahlul jannah kata apa? Penghuni syurga kata kepada golongan kufar, pada penghuni neraka, fa innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya nikmat tersebut Allah Ta'ala haramkan ke atas orang kafir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Apa maknanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu? Apa maknanya rahmat aku meliputi segala sesuatu? Maknanya rahmat Allah meliputi orang kafir dan orang mukmin. Kedua-duanya dapat. Di mana tu? Di dunia, aifid dunia. Itu di dunia. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, ay alladhina yattaqi al-kufra wasyirk. Ma'an alladhi yajtanibul kufra wasyirk. Dan nikmat yang banyak itu aku berikan kepada muttaqi, iaitu orang yang meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, yakni orang muslim di hari akhirat nanti. Daripada ayat ini adalah makna bagi Ar-Rahman. Itu dalil dia. Kalau orang tanya, macam mana boleh tak ulama letakkan itu maknanya? Itu daripada dalil yang telah kita sebutkan tadi. Daripada situ. Dan nama Ar-Rahman ini nama khas bagi Allah. Nama khas bagi Allah. Ar-Rahim bukan nama khas bagi Allah. Apa makna Ar-Rahim? Al-kathiru rahmati lil mu'minin. Maknanya rahmat yang banyak bagi orang mukmin. Ini di dunia dan di hari akhirat. Allah redha kepada orang mukmin di dunia dan juga di hari akhirat. Itu Rahim. Adapun orang kafir di dunia Allah tak redha mereka, mahupun di hari akhirat. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala tidak redha dengan orang yang kafir. Ini makna Ar-Rahman. Ini makna Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna khas? Ini kita ambil juga sebab dia kaitan dengan kita. Yaitu Ar-Rahman ini kita tak boleh namakan anak dengan semata-mata Rahman. Tak boleh. Jadi kita namakan dia dengan Rahman semata-mata haram. La yajuz, tak harus hukum dia. Patut aku mana? Abdur Rahman, hamba bagi Ar-Rahman, boleh. Lepas tu kalau kita namakan dia dengan Abdur Rahman, di sini kena ambil berat dari sudut panggil dia. Bila panggil dia, kita panggil Abdur Rahman, ataupun kita panggil dia dengan surname dia, panggilan nama bagi dia. Tak boleh kita namakan dia Rahman mari sini, Rahman mari sini. Tak boleh. Kenapa? Sebab Rahman nama khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yajuz. Nama khas bagi Allah. Nama khas bagi Allah ni antaranya Ar-Rahman, antaranya lafzul jalalah Allah. Antara hak disebut oleh ulama Dzul Jalali wal Ikram, tu khas bagi Allah. Tak boleh namakan kepada yang lain. Al-Muhyi Muhyi wa Yumit, Muhyi wa Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menciptakan. Ini nama khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram kita namakan nama ini selain Allah. Al-Quddus, satu lagi. Lepas tu nak namakan anak Abdul Quddus. Abdul Quddus. Tapi tak boleh kita panggil. Kalau dah kita namakan dia dengan Abdul Quddus,
jangan dipanggil dia dengan nama semata-mata Quddus. Ar-Rahman ni haram kita namakan dengan alif lam kepada manusia. Ar-Rahman ataupun tanpa alif lam, Rahman, kedua-duanya tak boleh. Mungkin ada orang dia kata kalau ada alif lam tak boleh, kalau tanpa alif lam dua-dua tak boleh, tuan-tuan. Ini ulama sebut dua-dua kita tak namakan kepada selain Allah. Patut nak namakan Abdul Rahman. Baik. Adapun Rahim, Rahim bukan nama khas bagi Allah. Nama Allah juga dan juga dipernamakan kepada selain Allah. Maka dalam Quran kan warid tentang Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Tak gitu? Orang Nabi Muhammad ini dengan orang mukmin dia sangat belas kasihan, rahim. Maknanya boleh dinamakan Rahim kepada selain Allah, dan wanita ada pada dirinya nama sesuatu namanya Rahim. So Rahim itu bukan nama khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah dan dinamakan juga kepada selain Allah. Jadi Asmaul Husna, nama-nama itu terbahagi kepada dua. Ada nama yang khas bagi Allah, ada nama yang tidak khas bagi Allah taala. Malik, Malik. Kalau tak dinamakan, tak diletakkan Abdul Malik di depan, tak diletakkan Abdul, tak apa, boleh dipanggil dia Malik. Kerana nama Malik ini bukan khas bagi Allah Ta'ala. Sebab itu kita kata Malikud Dar, pemilik rumah. Malikud Dukan, pemilik kereta, pemilik kedai. Boleh. Sebab dia bukan nama khas bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahim contohnya. Rauf, Rauf, nama Allah boleh juga. Dan kalau letakkan nama selain Allah pun boleh juga. Tapi nama tadi Allah yang tak boleh ni Allah Ar-Rahman ataupun Rahman, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Khaliq, Al-Muhyi wa Yumit wal Al-Mumit. Itu tak boleh. Adalah beberapa lagi yang saya tak sebut dekat sini. Habis. Alhamdulillah, pengarang kitab dia sebut di sekapur sirih. Orang kita dulu kan kalau dia mengarang pada penghargaan tu dia kata sekapur sirih. Jadi kita mengaji ni, kita mengaji dari awal juga lah. Kita sebut dari awal sekapur sirih pengarang kitab dia kata. Dia kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini awal dia tulis kitab. Lepas dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian datang nanti setelah mukaddimah ini, dia akan cerita tentang taharah, cerita tentang air, pembahagian air, supaya tuan-tuan nampaklah apa yang kita nak cerita nanti. Dia akan cerita tentang siwak, bergigi. Dia akan cerita tentang wudu, sunat-sunat wudu. Dia akan cerita tentang istinja nanti. Dia akan cerita tentang menghadap kiblat, cerita tentang perkara membatalkan wudu. Hal ini yang nanti kita akan bicarakan. Cuma ini mukaddimah. Dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah apa maknanya? Maknanya memuji, kita memuji Allah Ta'ala dengan lidah di atas nikmat pemberian Allah kepada kita yang kalau hitung tak terhitung banyaknya. Datang dia kepada kita bukan atas jalan yang wajib. Ini makna Alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya syukur dengan lidah, dan ini syukur yang sunat. Syukurnya ada dua. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunat. Syukur yang wajib iaitu bila, apa makna syukur yang wajib? Alla tasta'mila ni'matan min ni'amillah fi maksiatillah. Kamu tak guna satu nikmat daripada nikmat pemberian Allah dalam melakukan dosa. Itu dia panggil syukur yang wajib. Maka bukankah pemberian anugerah Allah tak guna kita pada benda yang haram, tak lihat dia dengannya dengan benda yang haram. Telinga kamu ni bukan satu pemberian daripada Allah ke? Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, tak guna untuk dengar benda yang haram. Itu maknanya kamu syukur dengan syukur yang wajib. Kaki itu bukankah dia satu anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah, nikmat daripada Allah. Kamu tak guna kaki itu untuk pergi ke tempat dosa, guna untuk pergi ke masjid. Itu dia maknanya orang bersyukur dengan syukur yang wajib. Lepas itu badan kita secara umumnya tanpa dispesifikkan anggotanya, ini satu pemberian daripada Allah Ta'ala. Maka kita tak guna badan kita ini pada melakukan dosa. Lepas itu harta kita tu,
Harta yang Allah milikkan kat kita, harta tu milik Allah Ta'ala secara hakikatnya, maka kita tak guna harta yang Allah milikkan kepada kita tu pada perkara dosa. Ni dia panggil tuan-tuan, dia panggil syukur yang wajib. Pengarang kitab dia kata alhamdu ni maknanya syukur yang sunnah. Bila kita kata alhamdulillah, itu dia panggil syukur yang sunat. Syukur yang sunat tu maknanya. Kita kata alhamdulillah tu bila kita sebut dengan lidah tu dia panggil syukur yang sunat. Lepas itu kalau seorang hamba tersebut biasa dah bila dapat nikmat sebut selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Hatta dia fikir dia dapat sebut alhamdulillah tu nikmat daripada Allah, maka dia pun buat syukur. Dia kata alhamdulillah di atas nikmat dapat sebut alhamdulillah, maka orang ni dia sampai dia sampai satu martabat yang tinggi di dalam syukur. Tinggi dalam syukur jadi lagu mana? Abdul Syakur, disebut hamba yang teramat syukur. Dan sangat ramai ke sedikit Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-Ku ini yang dia termasuk dalam syakur. Syakur ni siapa? Syakur ni orang yang sampai martabat orang yang Allah redha padanya, yakni waliyyun min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala. Lepas tu ramai ke tak mereka ni? Sedikit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Baik. Dan di antara syukur ini, iaitulah kita berterima kasih dengan perkara baik yang dibuat oleh seseorang. Bila seseorang tu dia buat baik kat kita, bantu kita tepi jalan, bantu kita rosak kereta, dia bantu kita mungkin nak berjalan susah, dia bantu kita, pimpin kita kan, dia bantu hidup kita, misalnya tu berubah hidup kita, dia bantu. Maka di antara tanda menunjukkan sempurna syukur kita kepada Allah, bila kita berterima kasih kepadanya. Bila orang buat baik, kita kata apa? Kita kata barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kamu. Kita kata kepadanya jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas jasa kamu. Kena belajar dengan baik tuan-tuan. Sama-sama jamaah dengan imam ada bagi hadiah misalnya, kita kata imam barakallahu fiik, terima kasih kan. Itu jangan kita tak sebut yang itu kesempurnaan syukur kita. Itu menunjukkan kesempurnaan syukur. Bila ada makmum bantu kita, kita kata terima kasih. Kita kata barakallahu fiik, moga Allah berkati kamu. Ahsanallahu ilaik, moga Allah Ta'ala elokkan kamu. Masya-Allah. Itu bagus, itu akhlak yang mulia, itu diajar oleh ulama. Itu dia panggil kesempurnaan syukur. Itu dipanggil kesempurnaan syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, tak terima kasih dengan manusia, dia tidak dapat kesempurnaan syukur kepada Allah. Itu maknanya. Maknanya dia belum lagi capai kesempurnaan syukur kepada Allah. Habis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabb ni maknanya pemilik, Tuhan sekalian alam. Alamin di sini maknanya alam di sini maknanya di sini adalah kullu ma siwallah, selain daripada Allah Ta'ala itu adalah alam. Maka Allah ini dia pencipta bagi sekalian alam. Pahala orang tanya, apa makna kenapa dinamakan alam itu alam? Bukan macam dekat lori itu kan alam fauna. Dekat lori itu kan. Yang ni makna dia bukan hak tu semata-mata lah. Kita ni masuk dalam alam ni. Masjid, udara. Selain daripada Allah itu dinamakan dia alam. Jadi alam ni luas. Luas. Makna dia tu merangkumi selain daripada Allah, maka semua tu dipanggil alam. Sebut apa dia? Malaikat, alam. Manusia, alam. Jin, alam. Apa lagi? Dunia ni, alam. Ya? Lepas tu langit, bumi, bintang, semua benda ni disebut alam. Maka Allah Ta'ala dia pemilik bagi sekalian alam. Wassalatu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi
wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dan selawat Allah Ta'ala ke atas penghulu kita Muhammad Nabi Muhammad yang ia Nabi, dan keluarganya yang suci dan sahabatnya semuanya. Baik, dia kata selawat ke atas Allah. Apa makna selawat? Tuan-tuan selalu sebut ni musim maulid Nabi ni kan. Kita kata selawat ke atas Nabi. Apa makna bila kita kata selawat ke atas Nabi? Kata ulama, maknanya an naqluba min Allah Ta'ala ay yazida Muhammadan ta'zima wa syarafa. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi Muhammad dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya selawat. Kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita guna sirah lain. Selawat dan salam. Kadang dalam buku dia kata apa? Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Semua tu dia jadi doa. Walaupun macam rencana, tulisan rencana, selawat dan salam ke atas Rasulullah, tu dia jadi doa. Kata ulama tu jumlah isyaiyah yang dimaksudkan dengannya doa. Maknanya seolah kita kata, ya Allah, tambahkan Nabi Muhammad kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Itu maknanya bila kita kata selawat. Selawat biasanya digandingkan dengan salam. Faham makna salam apa? Selawat dan salam ke atas Nabi. Salam tu benda. Bukan assalamualaikum tu. Salam di sini maknanya al-aman. Al-aman. Maknanya apa? Kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma amminhum mimma yakhafuhu min ummatihi. Ya Allah, berikanlah ketenteraman dan keamanan kepada Nabi Muhammad daripada apa yang dia khawatiri terhadap umatnya. Itu makna salam. Jadi selawat itu maknanya dan ini adalah salam. Itu makna salam. Baik, dia kata selawat dan salam ini ke atas Nabi. Nabi ini ada Nabi yang ia Rasul, ada Nabi yang bukan Rasul. Allah Ta'ala utuskan Nabi, jumlahnya yang warid dalam hadis jumlahnya 124,000. Daripada 124,000 Nabi, Allah Ta'ala jadi ada di kalangan mereka itu 313 Rasul. Daripada mereka itu ada 25 disebut di dalam Al-Quran. Dan daripada kalangan itu Allah angkat mereka ini jadi ulul azmi, kerana mereka diturunkan bala dan musibah yang banyak berbanding dengan yang lain, dan mereka sabar di atas ujian tersebut, diangkat mereka sebagai ulul azmi. Dan dari kalangan mereka itu afdalul anbiya, Nabi yang paling afdal sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalqillah, asyrafu khalqillah. Yang paling afdal sekali di kalangan makhluk, tak adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta malaikat yang tak pernah buat dosa, maka Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad ini seafdal makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ala al-itlaq. Ala al-itlaq ni secara keseluruhannya Nabi Muhammad adalah seafdal makhluknya. Ini sebab itu antaranya Imam Nawawi bila dia sebut banyak ulama sepakat bahawa Nabi Muhammad adalah seafdal makhluk. Baik, selawat dan salam itu ke atas Nabi. Nabi ini ada Nabi yang Rasul, ada Nabi yang bukan Rasul. Ada Nabi dalam masa yang sama dia Rasul, ada Nabi tapi dia bukan Rasul. Baik, Nabi yang ia dalam masa yang sama Rasul, iaitulah Nabi yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya dengan syariat yang baru. Allah Ta'ala beri perundangan syariat yang baru kepadanya, dan Allah Ta'ala perintahkan supaya dia menyampaikan. Manakala Nabi yang bukan Rasul, iaitulah Nabi yang Allah Ta'ala tidak turunkan syariat yang baru kepada mereka. Tapi Allah turunkan wahyu supaya mereka ikut Rasul sebelumnya. Kerana Rasul sebelumnya itu dia ada syariat, ada perundangan, maka dia sampaikan kepada masyarakat, kepada kaum dia tentang syariat Rasul sebelumnya. Dan kena ingat, Nabi juga menyampaikan wahyu.
Maka takrif sebahagian orang yang kata Nabi tak menyampaikan wahyu ini tidak tepat, kerana tak muktamad. Yang muktamad Nabi Muhammad dan para anbiya, walaupun dia bukan rasul, dia menyampaikan. Kalaulah kita ini yang bukan ulama, Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Mana mungkin para anbiya kitman, sembunyikan wahyu Allah, tak cerita kepada orang lain wahyu Allah bila dapat wahyu daripada Allah. Maka tak betul lah nak kata bahawa Nabi itu dia tidak menyampaikan. Walaupun ini ada dalam sebahagian kitab ulama-ulama mutaakhirin, memang ada, tetapi muktamadnya berdasarkan dalil. Maka para anbiya walaupun dia bukan nabi, walaupun dia bukan rasul, dia juga menyampaikan. Padahal dia yang buat apa? Antaranya firman Allah Ta'ala, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Allah Ta'ala utuskan para nabi. Hanya kata para nabi mubasysyirin, menyampaikan berita gembira tentang adanya syurga bagi orang yang taat, dan mundhirin, menyampaikan peringatan tentang adanya neraka bagi yang ingkar. Apa lagu mana orang nak tahu apa tu berita tentang peringatan dan juga berita gembira kalau dia tak sampaikan? Dan ada orang yang tak patuh dengan ajaran dia, macam mana dia tak patuh sedangkan tak disampaikan? Maka ini menunjukkan Allah Ta'ala mengutuskan para anbiya untuk menyampaikan wahyu Allah. Kerana anbiya ini, dia kan ulama kata safir, dia seperti duta menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Baik, itu penting kita tahu. Sebab apa saya sebut ini? Kerana ada sebahagian mereka yang mendefinisikan Nabi dengan takrif yang tidak muktamad. Lepas tu ambil pendapat yang muktamad ini kerana dia lebih dekat dengan makna Al-Quran dan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian selawat dan salam juga ke atas alihi. Alihi ini kadang kita terjemah dengan keluarga baginda. Siapa yang dimaksudkan dengan keluarga alihi ini? Kata ulama yang dimaksudkan dengannya kaum kerabat terdekat Nabi. Siapa dia? Isteri-isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk Al-Hasan, termasuk Al-Husain, dan ataupun kita kata kaum kerabat Nabi yang beriman dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ini dua bani, ini dua keturunan ini, dua Bani Muttalib dengan Hashim ni dia adik-beradik. Kabilah keturunan apa tu Bani Hashim ini dan Bani Muttalib ni, dua-dua ni kalau dalam bab zakat boleh tak terima zakat, tak boleh terima zakat. Ini kalau ada orang tu dia daripada keturunan Nabi Muhammad, dia daripada Hashim. Kalau dia orang ni dia ada nasab sampai kepada Husain, kepada Hasan, maka daripada Bani Hashim, maka dia tidak boleh terima harta zakat walaupun dia miskin. Itulah lagi kita. Lepas tu ada cara lain, diberi hadiah dan sebagainya. Baik. At-tahirin, dan selawat dan salam juga ke atas sahabat yang suci. Sahabat, apa makna sahabat? Sahabat, bila kita kata sahabat Nabi kan, apa makna sahabat? Kata ulama, sahabat ni kullu man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil 'adah. Setiap orang yang sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan kebiasaan, dan dia beriman dengan Nabi dan dia mati di atas perkara tersebut. Lepas tu bagaimana kalau orang kafir dia jumpa dengan Nabi, lepas tu Nabi wafat, dia belum lagi Islam, lepas tu baru dia Islam, tak dinamakan dia sahabat. Kenapa? Kerana bila dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman tak dengan Nabi? Dia tak beriman dengan Nabi. Maka sahabat ialah orang yang jumpa Rasulullah dalam keadaan dia beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia jumpa dengan Rasulullah, tapi masa tu dia kafir, dia tak peluk Islam. Lepas Nabi wafat baru dia peluk Islam, maka dia bukan sahabat. Ya. Dan yang terakhir, An-Najasyi, dia bukan sahabat,
kerana dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Juga Abu Muslim Al-Khawlani juga bukan sahabat kerana tak sempat jumpa Nabi walaupun sezaman dengan Nabi SAW. Sampai di sini. Kemudian nanti kita akan sebut kenapakah Imam Abu Suja' ni karang kitab ni. Dia akan ceritalah, dia mulakan kitab ni dengan taharah, salat dan sebagainya sampai ke akhir kitab. InsyaAllah sampai di sini aku qauli hadza, barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.